Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersua lagi dalam rancangan One Consumer. Bagaimana saudara untuk kita mengelakkan diri kita daripada terlibat dengan masalah ragut, atau mungkin kita merasakan yang diri kita benar-benar selamat dan tidak akan terlibat langsung dengan masalah ini. Saya Zulkifli Bujang akan bersama dengan anda dalam tempoh 1 jam akan datang ini untuk bercakap tentang bagaimana bersediakah kita berdepan dengan masalah ragut. Saudara, menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur, mendapati masalah ragut ini meningkat sebanyak 99% pada tahun lepas, iaitu tahun 2009. Dan masalah ini amat membimbangkan. Justru untuk paparan pertama kita pada kali ini, kita saksikan bagaimana mangsa ragut itu sendiri dapat berkongsi cerita tentang kejadian yang pernah menimpa mereka dan bagaimana pihak pasukan yang bertanggungjawab mengendalikan kes sebegini. Kita saksikan. Ragut adalah kerja yang paling mudah dan menguntungkan dalam sekelip mata saja. Apa tidaknya, hanya beberapa saat saja dompet, telefon bimbit atau beg tangan boleh dilarikan oleh peragut. Agak sukar sebenarnya untuk membanteras jenayah ragut ini kerana kita tidak tahu bila ia akan berlaku dan siapa yang akan melakukannya. Lebih mengejutkan, jenayah ragut kini bukan sahaja meragut harta benda, malah turut meragut nyawa orang ramai. Sungguh sedih melihat laporan akhbar tempatan apabila mangsa ragut terbunuh akibat mempertahankan barang miliknya daripada diragut. Adakah nyawa manusia begitu murah sehingga individu yang tidak berperi kemanusiaan ini sanggup melakukan jenayah tersebut? Kita ikuti pengalaman mangsa ragut yang nyaris-nyaris kehilangan nyawa akibat jenayah ini. I tak perasan langsung. I tengah on the way daripada rumah, tengah nak masuk kereta, tiba-tiba je dengar macam ada motor datang dari belakang, rem. Tiba-tiba je tarik I ni handbag. Tak sempat pun kalau ada pun nak benda kat dalam beg. Tak sempat nak buat apa. Tiba-tiba dia keluarkan barang macam tu. 2 orang naik motor, seorang duduk kat belakang dengan barang. Keluarkan barang macam tu nak. Saya takut dia libas je. Lepas tu tiba-tiba je dia mungkin dia terkena dekat tangan I ni. Jadi terkoyak isi semua, terkeluar darah lah semua. Saya tak protect tu dah kena dah muka saya sebab saya dah rapat. Saya pun risau lah kan. Jadi benda tu reflect. Bila reflect tu kita tak sangka apa yang kita buat masa tu. Kita tengah shock. Selama berapa tahun I tinggal kat sini, I memang tak pernah kena apa-apa. I rasa keadaan ni memang selalu selamat. Tapi sebab itulah terlampau rasa comfortable sangat. Terlampau rasa macam tak ada apa-apa akan berlaku. Sebab tu saya leka masa tu. Bila leka tu, perompak tu ambil kesempatan. Lepas kejadian tu, memang saya trauma. Saya admitted in the hospital for 7 hari. Kerana luka yang sangat dalam. Doktor kata sikit lagi mungkin kalau kena dekat nerve saya ni, saya boleh mati on the spot. Saya takut, even nak duduk dalam kereta pun saya takut. Especially dekat traffic light. Kalau ada motor ke apa ke, saya akan jadi takut lah. Macam saya akan tengok kiri kanan, saya akan rasa macam tak senang duduk. Tak selamat. Saya tengok orang naik motor je saya takut. Saya tengok orang pakai helmet je saya takut. Itu mimpi yang ngeri, yang tak ada kesudahan. Sampai sekarang ni agak pulih sikit lah. Cuma setiap kali saya tengok tangan saya luka kat sini, memang akan ingatkan apa yang terjadi. Selama ni memang saya selalu dengar ada kes, dengar kat surat khabar ada kes, dekat area rumah ada kes. Tapi saya tak sangka lah pula akan jadi kat diri saya sendiri. Malang tak berbau. Jadi saya dulu berperasaan macam tu. Walaupun bertahun-tahun saya dengar tentang kes ragut, saya dengar tentang rompakan, tapi saya masih tak ada awareness tu. Jadi bila saya dah kena, baru saya sedar rupanya sesiapa saja boleh kena. Bukan saja perempuan tapi lelaki juga. Di mana-mana saja anda berada, walaupun di depan rumah, walaupun di parking lot, walaupun di mana-mana saja, sentiasa berwaspada. Kalau dia dah nak ambil tu, lepaskan aja. Jangan bergelut. Bila bergelut, dia tak dapat apa yang dia nak, itu yang dia akan cuba macam-macam. Nanti cedera kat diri sendiri juga. Minggu ini, One Consumer berkesempatan mengikuti operasi penahanan motosikal yang dilakukan oleh pihak polis trafik bahagian Petaling Jaya.
bagi menjejaki penunggang motosikal, terutamanya yang menyalahi undang-undang dan boleh menyebabkan jenayah ragut. Pada tahun 2009, wilayah persekutuan mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu 3,312 kes dalam jenayah ragut, diikuti Negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Sarawak. Pegawai Penyiasat Trafik Petaling Jaya, Inspektor Muhammad Fazli Abdul Rahman, mengulas operasi tersebut merupakan langkah pencegahan bagi jenayah ragut yang angkanya semakin meningkat. Kebanyakan yang membawa motosikal terdiri daripada golongan-golongan yang berkaitan dengan kes-kes ragut, dan melalui operasi ini kita dapat mengurangkan lagi kes-kes ragut, dan kita dapat mencegah daripada ianya berleluasa, ataupun akan menahan jika ada kesalahan yang teranam seperti kes ragut kalau ada kes-kes ragut yang melibatkan penunggang motosikal Sememangnya benar bahawa tiada siapa pun akan tahu bila jenayah ini akan berlaku. Silap hari, kita sendiri yang kena ragut, walaupun kita menanamkan sikap berhati-hati untuk mengelakkannya daripada berlaku. Justru kita perlu prihatin dan membantu apabila jenayah ragut berlaku di depan mata kita. Apa yang anda lihat di belakang saya merupakan aktiviti rutin yang dilakukan oleh pihak polis. Ini adalah antara usaha mereka bagi membantras jenayah ragut yang semakin berleluasa kini. Nur Syahira Paharudin, One Consumer. Bila kita menyebut tentang masalah ragut, pasti ramai di kalangan kita akan melahirkan rasa kesian. Tapi itu semua tidak cukup, saudara, kalau kita hanya mampu melihat dan hanya mengeluarkan perkataan kesian sahaja. Saudara, ini merupakan sesuatu yang perlu kita ambil berat. Ramai di kalangan kita yang cuba membantu tetapi malang mereka menjadi mangsa. Ini menyebabkan mereka enggan membantu lagi kepada mangsa-mangsa yang sedang terlibat dengan kegiatan ragut ini. Jadi saudara, apa kata kalau kita lihat sendiri apakah gelagat ataupun pandangan pengguna sendiri tentang perkara ini? Patutnya memang kita kena tolonglah. Tapi kadang kan kita terkejut kan. Jadi masa tu panik, tak tahu nak buat apa, mungkin ambil masa. Sebenarnya benda ni terpulang kepada diri sendiri lah. Kadang-kadang kita sendiri yang mengundang jenayah ragut tu. Kita kadang macam bawa beg macam gini, kadang bawa beg tepi kan. Kita perlukan bantuan masyarakat sebenarnya. Sebab peragut tu seorang, dia tak buat sampai 5-6 orang. Yang meragut ni seorang kan. Tapi apabila yang menonton tu ramai, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi orang kata apa, the power of masyarakat tu sendiri yang hilang kan. Jadi kalau ramai-ramai bantu, akhir sekali lambat laun jenayah ragut ni boleh diatasi sebenarnya. Kalau terjadi depan mata saya akan tolong. Saya mesti tolong. Sebab itu tanggungjawab masyarakat kan. Kita sebagai masyarakat, kalau boleh janganlah kita tengok je. Bagi saya, jenayah ragut ni semakin hari semakin banyak. Disebabkan gejala sosial nagih dadah ni lah. Tengok situasi lah. Kalau kita rasa boleh nak tolong masa kejadian tu, kita tolong. Kalau tak dapat nak tolong, kita terpaksa buat ni lah, call polis ke apa kan, buat laporan ke apa. Kebanyakan yang peragut ni dia bertindak mengikut sesuka hati. Sehingga menyebabkan kematian ya. Contoh yang macam iklan dalam TV itu menyebabkan anak dah jadi mangsa tanpa ibu. Peragut ni dikenakan orang kata satu hukuman yang berat untuk peragut yang berleluasa sekarang ni lah. I think the police, the government should do something about that. Yeah, but I also heard that the police was setting up trees or whatever, set up pedestrian, but I don't see, probably they are coming, but I don't know. And it's still a problem, I think, all around us. And it's killing like pregnant ladies, old ladies, and it is all innocent people that are hurt in this situation. Mungkin pendapat apa faedahnya menjaga tepi kain orang perlu dikikis dalam konteks memerangi jenayah ragut ini. Ada yang kaitkan dengan kejadian ragut ini dengan soal nasib. Dah nasib nak buat macam mana. Tapi adakah anda tahu kalau kita mempunyai ilmu untuk mengelak diri kita daripada terus menjadi mangsa ragut ini, pasti nasib itu boleh diubah. Sebagai contohnya, berada di tempat yang sunyi seperti ini, boleh kita elakkan daripada menjadi mangsa ragut.
Jumpa saya selepas ini dengan perbincangan lebih mendalam tentang soal ini bersama dengan ahli panel di studio seketika nanti.